lelaki. Dengan dua orang. Sekarang kita baca bab tasniah ke bab jamak? Jamak dengan ramai lelaki. Dengan ramai lelaki. Dengan ramai lelaki. Alif ni bukan alif tasniah. Ini ada alif. Ini ada kalimah jamak taksir yang kita tadi tu. Ini adalah jamak taksir. Bila jamak taksir, dia kena terjemah banyak. Telah lalu oleh aku dengan beberapa orang lelaki. Di tanda khafat di sini adalah kasrah. Sebab dia berada pada jamak taksir yang munsharif. Selesai. Bukan kaji ya. Fi'il, fa'il, di sini dia panggil jar majrur. Jar majrur. Ataupun dia panggil huruf khafat, ini yang dikhafatkan oleh ba. Bila ada ba, ni yang menyebabkan dia kena baca lim. Dia kena baca dengan baris bawah sebab ada ba. Ba huruf apa? Haraf jar. Huruf jar ataupun huruf khafat. Jar dengan khafat ni sama. Benda yang sama. Bila ada huruf ba, huruf khafat atau huruf jar, kataan selepas dia mesti baca dengan khafat, iaitu baca dengan baris khafat. Tanda khafat di sini adalah apa dia? Kasrah. Kasrah. Sebab ini adalah jamak taksir. Jamak taksir ketika khafat dengan kasrah sebab dia jamak taksir munsharif. Itu je benda dia. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, kasrah menjadi tanda bagi khafat yang ketiga pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Padang. Tulislah. Ada kat atas bonet dia. Jamak muannas salim. Contoh dia satu dia kat sini. Contoh yang ketiga, Buka kasrah gate. menjadi tanda bagi khafat pada jamak muannas Salim. salim. Muannas salim. Nombor 3 dah ya. Anu 3. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Pertama, isim mufrad munsharif. Kedua, pada jamak taksir munsharif. Dan yang ketiga, pada jamak muannas salim. Apa maksud jamak? Banyak. Banyak. Muannas Perempuan. perempuan. Salim Sejahtera. sejahtera. Okey, faham tu. Jamak mana banyak, kataan tu beri maksud banyak. Muannas mana perempuan ataupun perkataan tu perkataan muannas. Dia bukan semestinya merujuk pada perempuan, tapi perkataan itu dia ada memberi maksud isyarat muannas. Kan? Macam mana muannas? Dia ada tanda alif ta, dia ada tanda ta marbutah. Itu perkataan muannas. Pudina saya adakan. Ataupun perkataan itu sendiri merujuk kepada Ayah saya. boleh juga. Itu tahu tu. Kemudian salim mana sejahtera. Dia kenal je. Sejahtera Dia baca kakung. daripada lafaz asal. Apa sejahtera? Lafaz asal dia kita boleh dapat balik. Kita boleh dapat balik perkataan asal dia. Itu mana sejahtera. Jamak mana banyak, muannas mana perempuan ataupun kalimah muannas, salim mana sejahtera, perkataan mufrad, perkataan asal. Bukan sejahtera ni maksud perempuan yang sihat-sihat ke, perempuan yang apa, bukan. Maksudnya sejahtera daripada perkataan asal. Kalau kita buang huruf tambahan, dia tetap ada perkataan asal. Macam ini contohlah, contoh muslim, muslimah tu tambahan. Okey, kalau kita buang tanda-tanda dia, itulah buang ta, kita buang alif, ini tanda muannas. Tinggallah muslim. Ada mana dah muslim? Ada. Ada. Itu kata sejahtera tu. Muslim mana orang Islam. Muslimun mana orang Islam. Kalau tak balik muslimun orang Islam. Muslim. Tapi kalau nak jadikan jamak muannas salim, kita tambah alif dan ta, jadi jamak muannas salim. So mana kataan yang sejahtera daripada kataan asal, kataan mufrad. Kalau buang tanda, masih lagi ada kataan asal muslim.
Itu bagi jamak muannas salim. Jamak mana banyak, muannas mana perkataan tu merujuk pada muannas perempuan ataupun kalimah tu menunjuk pada muannas, dan salim mana sejahtera pada perkataan asal. Okay. Baru kita bahas. Kasrah menjadi tanda bagi khafat pada jamak muannas salim. Contohnya seperti contoh yang sama juga, cuma dia ubah tanda-tanda. Itulah. Dia contoh khafat ni dia tak lari di mana ni. Maratu, mudah ni. Maratu Hinda, ni nama perempuan. Maratu Hindati. Ini fokus kita ni. Yang usah bulat tu ada fokus. Maratu Hindati. Maratu dah tahu dah makna apa maratu? Maratu makna apa? Lalu. Lalu Oleh aku. oleh aku. Hindati Tak nampak lah Ustaz. tak nampak dah. Ke sini betul? Salah. Macam tu. Dua. Okey, okey. Maratu Hindati telah lalu oleh aku mana apa? Dengan. Okey. Dengan dah dapat. Yang ni yang kita nak tumpu. Hindati itu kataan jamak Jamak. jamak Mu'anas. apa? Jamak muannas salim. Sebab ada apa? Alif dan ta di ujung ni tanda muannas. Tanda jamak muannas alif. Kemudian mana tanda khafat tadi ni? Iaitu Kasrah. kasrah. Kasrah ni tanda muannas, tanda khafat. Sebab dia hindati adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Baru kita terjemah apa dia? Telah lalu Dah lalu Oleh aku. aku dengan dua orang perempuan. salah juga, terjemah salah. Sekarang kita bincang apa? Jamak. Jamak. Bila jamak kena terjemah banyak lah. Ramai. Lalu aku dengan Ramai. Beberapa orang. Berapa orang perempuan? berapa orang perempuan? Saja Ustaz nak uji tengok. Tahun lalu dia aku dengan beberapa orang perempuan. Perempuan apa? Hindati makna apa? Itu jamak tu, jamak muannas. Asal ke dia? Asal dia pada asal. Asal dia pada asal. Hinda. Itu yang mamah hati Sayyidina Hamzah tu, nama apa? Indon. Baru tahu. Ustaz kena royak juga. Okey. Yang bernama Hindun. Nama dia apa? Nama dia? Indon. Hindun. Ini asal dia Hindun. Hindun seorang perempuan bernama Hindun. Hinda ni dua orang perempuan bernama Hindun. Hindati. Beberapa orang perempuan bernama Hindun. Ya, itulah maksud dia. Hindu. Tu. Dia telah lalu oleh aku dengan beberapa orang perempuan yang bernama Hindu. Hindun. Itulah cara nak kaji. Jadi Hindati adalah jamak muannas salim, memberi maksud beberapa orang perempuan yang bernama Hindun. Ini sebagai contoh sahaja nah. Sebagai contoh nak bagi faham kata jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika khafat dengan kasrah. Kenapa dia khafat? Sebab ada ba khafat. Bila ada huruf khafat, kataan depan dia mesti baca dengan baris khafat, iaitu baris kasrah. Telah lalu oleh aku dengan beberapa orang yang bernama Hindun. Selesai. Buat kajian lah. Okey, dia panggil fi'il Fa'il. fa'il. Lepas tu yang dua ni panggil apa? Apa? Tadi tu. Jar
Bukan majrur. Bulan majrur. Dia bukan maf'ul lah, maf'ul macam lain. Majrur. Yang ni dipanggil jar majrur. 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 Jar mana huruf jar. Majrur maknanya perkataan yang dijarkan. Perkataan yang dijarkan maknanya yang dibaris kasrahkan dia, yang dibaris khaffatkan dia. Itu maksudnya majrur. Ataupun sebut khafat mahfud itu jarang orang sebut. Tapi kalau sedang sebut jar majrur. Jar majrur, khafat mahfud boleh juga. Okey. Habis 3 contoh. Khafat menjadi kasrah menjadi tanda bin khafat pada 3 tempat. Isim mufrad munsharif yang terima tanwin, isim mufrad terima tanwin, jamak taksir yang munsharif iaitu ni jamak taksir berijari yang munsharif terima tanwin, dan juga jamak muannas salim iaitu hindati. Contoh-contoh ni tuan-tuan boleh banding dengan yang lain lah. Muslimatin, apa lagi? Apa-apalah yang membentuk jamak muannas, kita boleh letak je situ dan sesuaikan dengan perkataan sebelum tu. Telah lalu oleh aku bi muslimatin dengan beberapa perempuan Islam, boleh juga. Dengan syarat perkataan lepas tu jamak muannas salim. Selesai. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau daripada nama isim tu yang Hindun tu, kita jadi Hindari dan Hindarati. Jadi kalau kita sampai isim macam bulan Rejab ni, kita boleh kata tak Rejabin, Rejabti ke? Boleh kata? Sebab itu nahwu dan saraf juga ke Ustaz? Dia ada perkataan yang memang kita tetap macam tu lah. Kan, dia tetap macam tu. Dan ada perkataan yang boleh kita jadikan mufrad, tasniah, jamak. Dia macam tu. Kalau rejab nak mufrad, rejab. Kan? Kalau tasniah, akan 2 rejab. Kalau beberapa rejab, jadi perkataan tu orang tak tasrih lah. Orang tak jadikan mufrad, tasniah, jamak. Dia memang faham kata rejab ni adalah bulan rejab. Itu je dia punya fokus dia. Tapi kalau perempuan Islam, seorang perempuan Islam, 2 orang perempuan Islam, beberapa itu orang guna bahasa mufrad, tasniah dan jamak. Dia orang akan jadikan perkataan tu 1, 2 dan 3 atau berikutnya, jamak banyak. Tapi untuk bulan Rejab, Ustaz rasa orang fokus bulan Rejab. Orang tak kata 2 bulan Rejab, beberapa bulan Rejab, dia tak jadi isu yang tu. Jadi kalau kita doa Ustaz, Allahumma barik lana Rajabin. Boleh tak? Wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Betul tak? Ustaz tadi sebelum Ustaz buka kelas tadi, Ustaz dah agak dah macam Ustaz boleh rasa hari ni mungkin ada perkataan tu akan ditanya. Betul-betul lah. Dr. Maru macam tahu je. Kita ada telepati lah Ustaz. Macam mana boleh tahu isi hati Ustaz? Saya tak tahu. Wallahualam. Sebab apa Ustaz kata itu? Sebab kita berbincang tentang munsharif tadi kan. Perkataan yang menerima tanwin. Jadi dalam bab Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ni ada isu kat situ. Ada isu. Iaitu Ustaz nak tanya tuan-tuan. Setakat ni imam-imam baca macam mana? Pernah dengar tak baca fi Rajabin, fi Rajaba, fi Rajab? Bagi mati pun dia baca. Kadang-kadang dia baca baris bawah fi Rajabi, kadang-kadang dia baca fi Rajaba. Tuan-tuan dengar yang mana? Fi Rajabin wa Sya'ban. Yang dalam hadis macam mana? Cuba cek tengok hadis. Allahumma barik lana fi Rajabin. Rajab. Fi Rajabin wa Sya'ban. Betul bagi macam tu. Rajabi. Fi Rajabin. Rajabi. Fi Rajabin. Fi Rajaba. Fi Rajaba. Ustaz nak selamat Ustaz, wakaf Ustaz. Wakaf pun ya, itu selamat. Itu jalan selamat. Tapi dalam hadis dalam tu dia baca fi Rajabin.
Ada jumpa matahari dah, cuba cek tengok. Fi rajaba. Ada tak? Dia tulis apa? Fi Rajaba. Betul dah tengok dah. Betul tengok. Dah tengok. Okey. Sekarang ada isu. Ada kita dengar imam baca. Ada imam baca fi rajabin. Fi rajabin macam dia amalkan huruf jar, betul tak? Huruf jar tentu baca rajabin kan? Macam dia amalkan, macam betul. Macam betul. Ada orang baca fi rajaba kan, fi rajaba. Tiba-tiba fi huruf jar, tiba-tiba di hujung baca ba. Macam tak amalkan huruf jar, kenapa pula? Dan satu lagi fi rajab, jalan selamat. Fi rajab. Fi rajab, dia takut salah nahu, dia pun fi rajab, mati terus. Kadang ada baca fi rajabin, kadang baca fi rajaba, kadang baca fi rajab. Tadi kita dengar dalam hadis fi rajab, Jabah. fi rajaba. Jadi isu dia adalah rajaba ni adalah dia ismul lazi la yansar. Dia ismul lazi la yansarif. Apa dia? Ismul lazi la yansarif. Isim yang tak terima tanwin. Maka dia perkataan dia macam tu dah, rajaba. Jadi yang ini yang patut dibaca. Yang ni dia macam nak amalkan huruf jar, tapi kaedah dia untuk ni tak boleh baca fi rajabin. Tapi ada orang baca fi rajabin, dia macam nak amalkan huruf jar. Tapi sedangkan ini ismul lazim yang sarif, isim yang tak terima baris tanwin. Jadi baca dia yang tadi fi rajaba. Yang ni pula jalan selamat. Dia baris dia tak timur, fi rajab. Kan dimatikan baris. Sepatutnya yang ni fi rajaba. Walaupun ada huruf jar, tapi ini oleh kerana isim yang tak terima tanwin, maka dia baca rajaba. Jadi Mana Ustaz kalau yang dia forward tu, yang doa tu, jadi Allah membarik fi rajabin. Mana tak betul Ustaz? dari segi kaedah, Dua kat bawah, tanwin kat bawah. dari segi kaedah tak tepatlah. Yang tepat ni sebab isim yang tak terima tanwin. Adalah hadis pun memang dia baca dengan baris atas. Dan isim yang tak terima tanwin. Jadi dia tidak guna fi huruf jar yang mengamalkan jar, bukan. Dia sebab isim yang tak terima tanwin. Bismillahirrahmanirrahim yang sarif. Macam perkataan yang tak terima tanwin macam ni. Ibrahim. Dalam Quran ada perkataan bi'ib ikut asal dia kena baca dengan bi Ibrahim. Ikut asal dia kena baca mi. Baru jar bi. Tapi dalam Quran dia baca bi Ibrahim. Kenapa pula bi Ibrahim? Kenapa tak amalkan huruf jar? Lepas tu bi Ibrahim ni. Tak, ini isu dia adalah ismul lazi apa? La yang sorry, isim yang tak terima tanwin. Jadi kena baca bi Ibrahim walaupun ada huruf jar. Pernah jumpa dalam Quran bima kata? Ada. Bima kata adalah ayat Quran tu. Bima kata ataupun dia tambah buka. Bima kata. Patutnya bimaka. Sepatutnya bimakati. Sepatutnya bimakati. Tapi dalam Quran bimakata. Kenapa bimakata? Karena ini adalah ismul ladzi la
La yansarif. Ni ismul lazim la yansarif. Ni ismul lazim la yansarif, maka dia kena baca dengan baris asal dia itu Makkata, Ibrahima, Rajaba. Dia ada beberapa perkataan yang ismul lazim la yansarif. Satu lagi yang Ustaz ingatlah, bi Ahmada. Samalah. Dalam Quran bi Ahmada. Sepatutnya bi Ahmad, Bi Ahmadi. bi Ahmadi, sepatutnya Ahmadi untuk mengamalkan huruf jar, tapi perkataan ini termasuk ismul lazim yang sharif, maka dia baca bi Ahmada. Dia isim yang tak terima baris tanwin. Tak boleh baca Ahmadun, Ahmadan, Ahmadin. Tak boleh. Ibrahiman, Ibrahimin, Ibrahimun, tak boleh. Makkatan, Makkatin, Makkatun, tak boleh. Dia macam ni dah kataan dia. Macam tu lah fi Rajabah. Ada huruf jar pun dia tetap baca Rajabah sebab isim yang tak terima baris tanwin. Jangan baca fi Rajabin. Wallahualam, itu yang Ustaz tahulah. Kena kaji lagi lah. Terima kasih Ustaz. Okey, Ustaz. Kaji lagi ya. Tapi ini yang Ustaz tahu. Okey. Ustaz tak guna dustern sebab dia hitam. Guna ni dia tak lekat hitam. Ada juga. Okey, selesai tentang kasrah. Sekarang ni kita kaji khafat. Tanda yang kedua itulah Ya. fathah. Fathah menjadi tanda bagi khafat. Iaitulah pada Ya. pada isim. Jumpa tajuk dia. Jumpa tajuk dia iaitu yang kedua apa dia? Irab pokok. Tadi kasrah. Lepas kasrah Ya. ya dulu. Ya. Ya dulu. Ni dia. Okey. Ya menjadi tanda bagi khafat pada isim 5 dan pada tasniah dan pada jamak. Oh, 3 tempat juga. Mari kita kaji. Kita kaji secara ringkas saja, bukan detail sangat pun. Jadi tanda bagi khafat pada 3 tempat. Pertama pada apa tadi? Iaitulah pada isim 5. Pada isim 5. Asmaul Asma'ul khamsah. Asmaul khamsah. Pada Asmaul khamsah isim 5. Contohnya macam dia kalau khafat ni dia tak lari daripada amil yang kita guna selalu, iaitu marartu. Marartu tak lari daripada ni. Marartu pada isim 5. Isim 5 mesti Ada 5. dia letak perkataan B tu B Habis tak? Isim 5. Kalau isim 5 ketika rafa, abuka. Isim 5 ketika nasab, abaka. Isim 5 ketika khafat, Abika. kena ustaz bagi clue juga. Takut salah. Dah takut salah. B A B ka. Tu. B A B ka. Ada lagi lah yang 5 tu. Kita boleh letak dengan B. Bi abika, bi akhika, bi hamika, bi fika, bi dhuma, bi dhimalin. Semuanya dengan ya. Jadi tanda khafat di sini adalah huruf ya. Ya menjadi tanda bagi khafat pada isim 5. 5. Jadi bacanya maratu bi abika. Barulah kita datangkan makna dia. Bi abika maksudnya apa? Dengan Ayah. dengan apa? Ayah. Ya. Dengan bapa awak. Dengan bapa awak, ayah dia, ayah awak. Telah lalu oleh aku dengan bapa Ayah. engkau, ayah awak, Sayang. ataupun dengan bapa engkau, sama lah. Jadi kita tahulah bahawa tanda khafat di sini adalah ya.
Sebab apa? Sebab isim 5. Pada isim 5. Bi abika dengan bapa awak. Dan lalu aku dengan bapa awak. Bapa engkau. Dia menjadi tanda bagi khafat pada isim 5. Kemudian ia menjadi tanda bagi khafat yang keduanya pada apa tadi? Isim Tasniah. isim tasniah. Bila Ustaz sebut isim 5 ni maknanya banyaklah dia punya 5 tu. Ustaz tulis satu je. Yang lain tu tuan kaji tengok ah. Bi abika, bi akhika, bi hamika, bi fika, bi dhi malik. Ustaz tulis satu je. Yang lain tu tuan kias. Yang keduanya yang ditanda bagi khafat iaitu pada isim Tasniah. isim tasniah. Apa maksud isim tasniah? Isim yang dua. Isim yang beri maksud dua. Isim yang beri maksud dua. Isim yang beri maksud dua. Nampak tulisan nampak? Okey, nampak Ustaz. Bawah sangat. Kalau tak bawahkan lagi, Tak nampak atas sikit Ustaz. atas sikit. Ustaz nak fokus yang bawah dulu. Nak tulis lagi. Tak nampak Ustaz. Ni Ustaz nak tulis nampak ni? Nampak kan? Dia nampak. Ustaz nak tulis ni. Nak tulis mana? Lagi Ustaz angkat balik atas. Jadi isim tasniah memberi maksud dua. Mari kita tengok contoh dia pada. Maratu. Dia maratu juga. Maratu Telah lalu. Dia maratu telah lalu. Maratu. Ini contoh saja nanti dalam Quran jumpa lah. Maratu bizai. Yang ni Ustaz nak tanya. Zaidun. Mana nak baca bagi dia? Okey, apa dia? Apa tu? Marartu Zaidin. bi Zaidina. Okey. Lagi maratu Zaidina. Zaidina. Bizaid. Ingat fokus kita tajuk apa? Zaid. Ini kat nombor 2 tu, tajuk apa tu? Tasniah. Tasniah. Okey, cuba sesuaikan contoh dengan isi tasnya. Maratu Marartu bi Zaidina. Zaidi. Bi Zaidi. Dina. jauh bunyi. Siapa tahu? Di. Bi Zaidi. Dina. Dina. Dengan harapan betul jawapan aku di kata. Ya, ya. Dengan harapan betul. Salah pun tak apa aku duduk jauh dia kata. Bizai? Zaidina. Zaidina. Yakin? Yakin ya. Dina. Pada ikut yang atas tak? Ikut yang atas. Atas isi 5 memang bacanya tu sebab dia khafat dengan ya. Abika. Oh, biabika. Betul dengan ya. Ni pun khafat dengan ya juga tapi bacaan dia bizai. Tu jawapan macam mana tu? Tak tahu. Dai jadi ke? Jadi tajuk dia isim Ya. tasniah. Bila isim tasniah kita kena baca bunyi macam tasniah. Kalau baca bizaidina itu baca bunyi jamak. Panjang kan? Bi Zaidaini. Baru tahu Ustaz dah bagi keluar banyak dah. Okey, tak apa, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau baca bizaidina itu untuk jamak. Dia bagi sirah jamak, lafaz jamak. Bizaidina maksudnya beberapa orang yang bernama Zaid. Sekarang ni fokus kita tu isim tasniah. Jadi kita dua. Bila dua, maratu bizaid. Zaini. Tu dia. Jadi nak baca ada bizaidaini. Pernah jumpa dalam Quran? Dalam Quran perkataan khalidina. Apa maksud dia? Kekalnya. Pernah dengar perkataan khalidina? Khalidi kekal. Kekal. Khalidina tu perkataan sirah tasniah kan sirah jamak. Jamak. Bila jamak nak terjemah apa? Khalidina. Kekal selama-lamanya. Bagi masuk jamak. Kekal
kekal selama-lamanya lah Ustaz. Kekal tu kekal memanglah kekal. Lepas tu dikuatkan keadaan selama-lamanya, dia jadi taukid. Taukid itu kan kekal Mereka kekal selama-lamanya. selama-lama Ustaz. Mereka kekal selama-lama. Yang tu yang Ustaz nak. Mana mereka tu boleh masuk jamak. Hmm. Pernah dengar tak perkataan khalidaini? Ada. Khalidaini. Apa itu perkataan tu, jamak ke apa tu? Dia dua. Jamak. Jamak tu. Tasniah. Tasniah. Jadi khalidaini itu merujuk kepada Dua. Orang. mungkin dalam ayat tu ada dua yang dimasukkan kekal. Dua yang kekal. Jadi khalidaini mana kekal kedua-duanya. Jadi khalidaini itu lafaz tasniah. Samalah zaidaini, mana dua. Jadi sirah dia zaidaini khalidaini. Macam tu. Boleh faham kan? Okey. Baru kita bagi makna. Maratu bi zaidani. Apa maksudnya? Lalu oleh Berlalulah Lalu. dua orang lelaki bernama Zaid. Dengan dua orang yang bernama Zaid. Baru betul dari segi baris dan dari segi makna. Maratu bi zaidani, telah lalu oleh aku dengan dua orang yang bernama Zaid. Kenapa di sini baca bi zaidaini? Sebab di istitasnya ketika khafat dengan ya. Tanda khafat di sini adalah huruf ya. Ya. Ini fokus ya. Ini fokus. Yang lain yang kita dah sebut tu itu rencana-rencana dia. Dia punya benda-benda yang nak kena tahu. Tapi fokus dia ialah kita khafat dengan surah. telah lalu oleh aku dengan dua orang yang bernama Zaid. Itu yang kedua. Yang ketiganya iaitulah jamak muzakkar. Ini masukkan jamak ialah jamak muzakkar salim. Yang ketiga Ustaz tulis di sini lah. Nampak tak hujung? Nampak yang hujung nampak? Nampak? Okay. Yang ketiga yang tanda bagi khafat pada jamak muzakkar salim. Okey, tadi ingat tak tadi kita bincang jamak mana salim, Ustaz huraian cara dia. Yang ni pula jamak muzakkar salim, perbahasan dia sama. Jamak mana apa? Banyak. Muzakkar mana apa? Laki. Lelaki, ataupun perkataan itu tidak ada ta marbutah. Perkataan muzakkar mana perkataan yang tak ada ta marbutah itu perkataan muzakkar. Ataupun perkataan itu merujuk pada lelaki. Boleh juga. Memang cerita lelaki, merujuk pada lelaki, itu mana muzakkar. Ataupun perkataan itu tidak ada ta marbutah. Dia perkataan biasa tapi tak ada ta marbutah, itu perkataan muzakkar. Salim ada salim. Sejahtera, selamat. Selamat sejahtera daripada perkataan Asal. asal. Mari kita kaji. Bukan selamat sejahtera lelaki yang gagah perkasa, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia perkataan jamak tu dia sejahtera daripada perkataan asal. Mufrad dia tak terusik kalau kita buang tanda-tanda jamak. Contoh dia contoh dia sama macam juga. Saya nak tanya ini. Contoh dia sama. Jadi ni maratu. Okey, nak baca macam mana? Nampak pula. Nak baca macam mana? Nampak lah. Kau tak nampak? Ada. Nampak tak? Dah nampak. Tak nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Baris ni nampak baris? Tak ada baris. Nasib baik jawab betul. Kalau kata nampak baris terkejut kau Ustaz. Ustaz tak tulis baris lagi. Okey. Jadi baca dia apa dia? Maratu. Marartu Zaidina. Bizaidi. Nah. Bizaidina dah tahu sebab yang tadi kan. Tadi dah tasnya Bizaidani okey. Yang ni tentu Bizaidina sebab dalam tajuk jamak muzakkar salim. Telah lalu oleh aku dengan
Berapa orang lelaki bernama Zaid? Jadi dah boleh makna pun dah boleh, dah tahu macam mana asal usul. Itulah namanya kefahaman. Kita dah boleh banding lah, nak letak bizaidina dengan maksud dengan beberapa orang lelaki. Selalu aku dengan beberapa orang lelaki. Itu sebab bila orang ngaji nahwu saraf, dia boleh baca kitab tanpa baris. Pernah dengar tak orang baca kitab tanpa baris? Pernah. Nanti tuan-tuan puan pun boleh baca macam tu. Masya-Allah. Boleh baca sebab kaedah tu dah ada dekat tuan-tuan. Macam ni lah. Topik dia jamak muzakkar salim. Topik dia duduk pada khafat. Tentu baca dia maratu bizaidina. Baris tak ada tapi kita boleh baca. Sebab kita tahu ini topik dia jamak muzakkar salim ketika khafat dengan ya, baca dia maratu bizaidina. Selesai. Dalam Quran sebut khalidina, itu pun sama macam ni lah, iaitu jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Selesai. Selesai. 3. Ustaz, tanya Ustaz, siapa ejaan dia sama dengan yang tasniah Ustaz? Ejaan sama, mana huruf kan? Huruf. Ya, huruf. Huruf sama. Ya, nun hujung. Betul, sama. Dia bukan ada nun alif ke apa ke? Tak ada. Ada. Cuma berbeza adalah dari segi baris saja. Baca dai ni untuk tasniah, baca dina untuk Jamak. Itu saja. Cuma untuk jamak ni, untuk jamak ketika khafat memang baca dina. Tapi nanti jumpa perkataan zaiduna, itu jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim juga, tapi itu bukan ketika khafat, itu ketika Rofa. Lupa dah Ustaz ngajar dulu. Ingat kan lupa? Ingat. Ini ulang Ustaz baca tadi. Ini contoh yang kita bincang tadi. Yang dulu ni kita bincang ada kataan bunyi zaiduna. Dan kataan zaiduna itu pun merupakan jamak muzakkar Salim. jamak muzakkar salim, tapi ini dalam tajuk lain. Dalam tajuk rafa'. Jamak muzakkar salim ketika rafa' dengan Wow. Sebab tu baca zaiduna. Yang ni pula jamak muzakkar salim ketika rafa' dengan ya. Tanda tu berbeza. Nama jamak muzakkar salim sama, tapi kedudukan tanda dia berbeza sebab rafa' dia i'rab dia berbeza. Sama ada ketika rafa' ataupun ketika khafat. Macam tu. Jadi mana sama Ustaz? Zaidina dengan Zaidun. Tak sama Makna sama. Beberapa orang bernama Zaid, ini pun beberapa orang bernama Zaid. Cuma amil dia nanti jangan letak amil maratu, dia kena amil lain lah. Dia kena ja'a untuk rafa', kena ja'a Zaiduna, telah datanglah oleh beberapa orang bernama Zaid. Sini dia jadi fi'il, ni bab dulu lah. Jadi fi'il dan ini jadi fa'il hukum dia rafa'. Rafa' di sini adalah dengan waw. Sebab ini adalah jamak muzakkar salim. Ini dalam bab rafa' dulu saja Ustaz nak bandingkan. Ini topik hari ini adalah jamak muzakkar salim ketika khafat. Jadi rafa'. Okey. Habis tentang yang ada 3 tempat, iaitu pada isim 5, pada isim tasniah dan pada jamak muzakkar salim. Maratu bizaid. Maratu Dina. Bizaidina. Betul lah barisnya. Okey, habis. Yang untuk patah kemudian Ustaz nak kaji Al-Quran pula, boleh Al-Quran boleh Ustaz boleh tanya sikit? Boleh. Yang huruf ya dia tu dekat dina dengan di ni tu Ustaz ya? Dalia tu. Dia yang ni. Ya tu. Dia kena ya yang tambahan, bukan ya asal. Ya asal tu perkataan asal, Zaid. Zaidun ni ya asal kan? Jangan kira yang tu, dia kira yang ni. Yang baru timbul. Daini
Zina. Dia kira yang tu. Yang ni asal, kalimah asal. Kalimah asal yang musik. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kita kaji Al-Quran sedikit. Boleh ya? Boleh faham tak Ngaji? Ngaji boleh faham tak? Tak jawab pun. Ngaji boleh faham tak? Boleh. Faham. Faham. Boleh buat peperiksaan tak? Belum lagi. Oh, tak berani pula. Kita nak tengok siapa dulu siapa tidak ni. Okey. Sambungan ayat Quran sikit ya, sikit ya. Apa dah ayat dulu? Alif Lam Dua ayat. Mim. Hari ni ayat 4 Ustaz. Al-Baqarah. Jangan. Zalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladhi Azina yu'min. Dah, Al-Aziz dah. alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minun, betul kan? Wal-Aziz. Sikit je. Walladzina yu'minuna Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik qablik min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okay, secara ringkas. Walladhi, wa ni panggil apa? Istinaf. Wa istinaf untuk permulaan. Alladhi isim Mausul. isim mausul. Alladhi isim mausul. Wa tadi wa istinaf. Alladhi isim Mausul. isim mausul untuk perhubungan ayat lagi. Yu'minu fi'il. Nah, yu'minu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari. Tapi berbentuk jamak muzakkar salim. Bima huruf jar. Ma ni majrurun bima. Ma ni dijarkan dengan ma, dengan ba, tapi nya mabni. Ma ni huruf. Huruf mabni. Mabni ni maksudnya Tak dia boleh. dia tak berubah. Kepala Ustaz. Ada kebal, dia tak berubah. Sepatutnya bila ada ba, kataan depan dia baca dengan kasrah, tapi ma ni masuklah apa pun dia tetap macam ma. Unzila ila fi Fi'il amar. ya, dan orang-orang yang beriman semua itu dengan apa-apa yang diturun, dengan apa yang diturunkan. Ada fi'il madhi daripada fi'il madhi yang asal daripada wazan anzala. Anzala. Dia kataan yang empat huruf, anzala. Fi'il madhi. Dia fi'il madhi daripada wazan anzala. Fi'il madhi ya. Sebab tu terjemahannya, dan orang-orang yang beriman mereka itu dengan apa-apa yang telah diturun.
Yang telah diturun bima unzila kan? Unzila. Dia fi'il madhi bina majhul sebab dhamma awal kasrah Akhir. sebelum akhir. Ini pembahasan dia. Dia panggil fi'il madhi bina majhul. Fi'il madhi bina majhul. Majhul ni maksudnya fi'il madhi yang kena letak imbuhan diturun. Dengan apa-apa yang diturun ilaika kepada engkau. Ila ni ya huruf asalnya ila. Tapi digabung dengan kaf dhamir. Dhamir ni kembali kepada Nabi Muhammad. Muhammad. Dia panggil dhamir khitab. Khitab nak hadap cakap kepada Nabi Muhammad. Sebab tu terjemahannya, dan orang-orang yang beriman mereka itu dengan apa-apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Wama dan Apa? wani wama Dan apa? Ataf. Wa'ataf. Dan maknanya ataf kat mana ni? Dan apa-apa. Ataf kat mana? Dan Wa'ataf ataf kat sana. Unzila tadi kan. Jadi dan beriman dengan apa-apa yang diturun sebelum kau. Atau kat situ. Jadi tarkib kalam dia, orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturun. Ini wa panggil wa'ataf. Wa'ataf. Ataf mana? Wa untuk hubung cakap, hubung isu yang dibincang. Itu wa'ataf. Ataf mana? Untuk menghubungkan cerita sebelum dengan selepas. Itu tujuan ada ataf. Ma macam tadi, ma bagi huruf. Ma ni bagi huruf. Huruf mabni lah. Ma huruf mabni. Huruf. Ataupun dia panggil mausul pun boleh. Mausul pun boleh juga. Sebab kita kata huruf. Unzila sama macam tadi. Betul tak baris unzila? Sama. Unzila sama perbahasan ni ibu fi'il madhi bina majhul. Terjemah dia di. Dan apa-apa yang telah diturun dia fi'il. Fi'il madhi bina majhul. Nak kenal fi'il madhi bina majhul ada dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Macam kataan duriba, qutila, fu'ila kan. Kalau duriba dipukul, qutila dibunuh, lagi quri'a dibaca, kutiba ditulis. Itulah kataan yang dhamma awal, kasrah sebelum akhir dia panggil kataan bina majhul. Kemudian min huruf jar, harfu jarin qabli ni bagi majrur. Qabli ni majrur. Dijarkan dengan min. Sebab tu baca li. Qabli. Ni perkataan bergabung ni. Qablun dengan ka. Jadi qablika. Gabungan dengan kaf dhamir. Ini dhamir. Dhamir khitab kepada Nabi Muhammad. Dhamir khitab kepada Nabi Muhammad. Jadi terjemahan dia, dan apa-apa yang telah diturun min qablika daripada sebelum engkau, iaitu Nabi Muhammad. Itulah sikap orang beriman, ialah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturun kepada engkau, dan juga mereka beriman dengan apa-apa yang diturun sebelum engkau. Itu kitab Taurat, Zabur, Injil. Kemudian wabil, ini pun sama ataf. Jadilah ataf. Orang-orang beriman tu beriman dengan bini huruf jar. Akhirati dia panggil majrur. Majrur samalah. Majrur.
Kemudian yuqinun ini fi'il mudhari'. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Cara ringkas gitu ah. Mudhari' sebab yang mudhari' ketika jamak ni jamak apa? Jamak muzakkar salim. Sebab ada waw dengan nun yang tadi. Ini terjemahan dia. Dan orang beriman tu dengan negeri akhirat mereka sangat yakin. Mereka betul-betul yakin dengan perkara berkaitan dengan akhirat. Ini terjemahannya, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau ya Muhammad, dan orang yang beriman dan mereka itu beriman dengan hari akhirat dan mereka yakin. Boleh faham lah tu kan? Okey. Satu soalan last. Yuqinun tu fi'il saya. Fi'il mudhari'. Yang mudhari'. Yang berbentuk jamak. Dia macam yu'minun lah, yu'minun sama. Dia boleh ya? Ustaz. Qabli itu Ustaz dia usul Ustaz. Ya. Salam ya. Qabli itu pun dia panggil isim zaman Ustaz ya. Mana tu ni? Mana? Isim zaman qabli. Qabli, betul. Isim zaman. Ya, di sini panggil zarah zaman. Ya. Dia termasuk lafaz zarah zaman. Masa Ustaz ya. Masa. Sebelum ni maksudnya dia berkaitan masa. Belum selepas, itu maknanya masa. Ghadin masa, esok kan? Esok, Ya. malam, hari ini. Itu maksudnya dia berkaitan masa, dia panggil zaraf zaman. Zaman. Ya, betul. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Ini Ustaz Alas sekarang dulu. Ustaz lepas ni ada kelas budak-budak pula. Ya. Dah masak. Boleh ya sekarang tu? Boleh ya? Boleh. Boleh, okey. Jadi Ustaz Aras, apa yang kita mengaji tu, kita kena buat ulang kaji, semak perlahan-lahan, baca bagi faham, bincang dengan kawan-kawan. InsyaAllah Allah akan bagi kefahaman yang lebih mantap insyaAllah. Insya-Allah. Jadi sekadar dulu untuk hari ini. Wallahualam, yang baik daripada Allah, yang kurang lemah salah silap daripada Ustaz sendiri. Mohon maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Abu kata ada perbincangan. Jadi ke? Abu tak ada sini. Abu tak ada. Haji Abu tak ada. Dia Ada. Bawa masuk. Haji Abu ada. Ada. Ya. Sila. Saya pun duduk dengar-dengar aja tadi. Tak sempat. Saya ada. Assalamualaikum semua. Saya ada hantar nota-nota tu pasal tentang huruf, lepas tu tentang isim. Dia dapat tak? Ada, dapat. Ringkas tu. Boleh. So dia in the slide, form the slides kan. Jadi nota-nota yang saya hantar tu bisa basically apa-apa yang kita dah belajar lah. Actually saya cedok juga daripada orang ni. Jadi dia bagi kita summary lah, apa macam huruf-huruf tu, apa jenis huruf, you know. Okay. Lepas macam contohnya huruf jar, kita dah tahu semua kan, huruf jar, ala, min, bi, ila, macam itulah. Ya. Jadi banyak huruf jenis-jenis dia, huruf istiqnaf, penyambung ayat maka, fa, wa. Huruf nida, ya ayyuhallazina amanu, wahai kan. Huruf nafi, huruf nahi, huruf ataf, summa, fa, au, atau, wa, semua tu huruf ataf. Macam itulah. Kan? Jadi dia basically dia bagi tahu tentang inilah basic component of huruf-huruf. Jadi yang ni huruf-huruf ni dia beribu-ribu kali keluarlah. Jadi kita kena lancar lah dari another way. Contohnya huruf-huruf jazam kan? Lam.
lam walam yakul lahu kufuwan. Satu kita jumpa tu ma ya. Jadi ni benda-benda huruf-huruf ni kalau kita lupa kan, kita just refer to this lah mari kita baca Quran kan. Huruf lamma sebelum. Macam tu lah. So these are the things Lepas tu saya pas yang isim pula. Kalau tengok dalam tu ada isim dia. Yang isim ni actually dia bagi tahu tanda-tanda isim lah, yang 5 tu kan. Ada banyak tanda lah ya. Isim ni contohnya dia depends on tanda dia, macam kalau ada ilah kan, bukan ilah, alif lam ya, alif lam. Kalau ada alif lam itu isim, tanda isim. Kalau ada tanwin isim. Yang ni semua ini adalah kita punya contoh-contoh lah ya. The basic reference. Contoh lagi satu adalah tentang jatina. Kalau ada perempuan ada tam marbutah. Tu easily kita boleh kenal lah benda tu is muannas. Dan juga ada juga dia bilangan. Bilangan contohnya kalau muslimun. Muslimun seorang muslim lelaki kan. Kalau 2 orang dia jadi apa tu? Muslimun. Kalau 2 orang. Mimwa. 2 orang lelaki. Muslimun. Kalau ramai muslimuna kan? Muslimuna. Muslimuna, muslimina. Betul tak? Kalau perempuan ramai muslimat. Betul tak? Yang tu kaedah-kaedah tu tentang bilangan. So sini pun ada dah ditunjuk sini ya. Kalau 2 orang laki-laki yang beriman contohnya ya, kita duduk mu'minani ataupun mu'minaini. Macam tu. Kita bagi contoh situlah. Jadi yang ni kaedah ni very simple lah pada saya, is very very simple lah. Kalau use the slide, actually we can go one by one and do exercise on these slides, you know. Kalau people can do training on these slides lah pada saya lah. You can conduct training on these slides. So kalau enggak, kita boleh buat tutorial. Maybe 5-6 slide satu hari ke, 5-6 slide, and then you do exercise. Cari dekat mana dalam Quran benda tu keluar kan. Jadi that will give us more. Tapi saya rasa kita semua dah tahu semua ni. I think we know all these thing already. I think it's very straightforward dah. Sebab tadi saya tengok bila kita dah analyse ayat tadi, ayat Al-Baqarah tu, everybody saya nampak dah participate kan. Kita dah, saya kata kita dah boleh lah. Saya kata insya-Allah lah. Tengok-tengok tu kita dah tahu mana dia. Itu je lah pandangan saya lah, insya-Allah. Anybody want to add, boleh add lah ni insya-Allah. Saya sekarang ni nak bagi satu lagi slide set tentang fi'il aja. Huruf dah, isim dah, fi'il. So kalau maybe within this week I will send up the fi'il punya kaedah. So we just do that revision lah, insya-Allah. Okey ya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada siapa nak komen silakan Haji Abu Tak apa, okey go on. Yang tu okey dah, yang Haji buat tu I think is a good start lah. For us to identify dululah apa-apa benda semua tu kan. Dari segi huruf apa semua tu okey tu. Cantik dah tu. Cuma kita kena bezakan antara huruf mabni dengan huruf tetap lah. Huruf yang tak ada makna dengan huruf yang ada makna. Ya. Itu lah. Itu senang je. Ya. Because pada saya Haji, actually important sekali is vocab. Contohnya marortu, maroro. Kita tak tahu apa maknanya maroro tu. Kan? Jadi kita kena that one, kita kena masing-masing kena ni lah. Tambah vocab kita, that is only can be available through the Quran. Bila kita baca Quran tu, sebab kaedah-kaedah tasrif ni, tambah-tambahan tu semua kita dah tahu. Waw nun, waw alif, kita dah tahu semua tu. So sekarang ni kita nak tahu the root word saja. Very important is to get the root word, so that will increase kita punya vocab. Macam-macam bahasa Inggeris jugalah. Kan? Itu je lah. Once kita tahu the root word, yang tambah-tambahan semua tu, tambah depan, tambah belakang semua kita kena dah tahu dah kaedah tu. InsyaAllah. Just the root word, keyword. Itu yang kita nak cari. That will increase kita punya vocab lah. Pada saya lah. Okay, Ji? Boleh. I think tengoklah pandangan orang lain macam mana. Pada saya okey dah, cantik dah tu.
Okay, InsyaAllah. It's a good Cuma- start lah. Good Nak start. mula-mula nak tengok, ingat buka satu muka, tengok berapa huruf yang kita boleh cari dalam tu. Itu macam tu je lah. Then we know lah, after the huruf tu mesti ada benda lah. PL ke, domel ke. Semua huruf ni dia bersambung dengan PL ataupun domel ataupun isim. Ah, Dia ya, benda ya. je. Itu tengok itu je. Ya. Senang kalau boleh tu. You know, you all tahu kan Ustaz nak pergi ke Yemen. So maybe after Ustaz dah tak ada besok, kita kena buat that ourselves lah kot. Kita kena kita belajar sama-sama lah. At least for 1 month ke. Tak tahu lah macam mana. Saya cadangkan mungkin bulan Ramadan ni kalau tak ada apa-apa kan, kita fokus within that 1 month tu. Kita baca Al-Baqarah ni kita habiskan. Contohnya lah ayat-ayat tu kita fahamkan maknanya sama-sama kita je. Dan kita gunakan all the references yang Haji hantar, yang saya hantar tu just for our reference. Dan kita terjemah sendiri. I think that one way lah. Maybe satu hari Haja Siti buat, lepas satu hari Haji Yazid, lepas tu satu hari Haji Abu leading. So everybody can take lead lah. Everybody can buatlah satu ayat macam tu. Just for ourselves lah. Boleh. Pada saya lah. So kalau kita fokus 1 month Ramadan tu, boleh saya rasa. Expert lah kita. Okey, setuju. Nanti Cik Wah kata kita gerakkan lah ya. Satu ayat lah, satu ayat seorang ni. Satu ayat. Satu ayat seorang, yes. Satu ayat seorang. Gila-gila lah buat. Dia buat apa tu? Ataupun tak boleh satu ayat, satu baris pun tak apa dah. Satu baris pun tak apa. Satu baris mana kata one line lah. Ya. Ikut reference kita dah banyak dah. Jadi kita dah belajar banyak dah. Dah 6 bulan lebih dah kita. Tapi kelas satu ada ayat. ke hari Ramadan tu? Walau alam lah. Siapa tak tahu lagi sebab Ustaz Ramadan dia ada sini lagi saya rasa. Ada. Dia kata dia pergi lepas Ramadan, dia kata lepas raya. Raya. So saya cadangkan masa Ramadan tu kelas dia go on lah, tapi kita tak tahu macam mana lah, kita have some other time yang kita ambil hari-hari lain lah. hari lain kita just do among ourselves just to prepare that when he leaves kita tak ketinggalan lah. Kita we still continue lah, you know what I mean. Kalau tak lah maknanya buat saya Arab lah, buat Arab je. Batu Arab macam tadilah. Batu Rujah yang tu. Yes. Kenapa baris bawah, kenapa baris atas? Kenapa tak ada? Siapa Haji Abu Hassan? Ya, saya. Apa yang kita bincang tu maknanya dah bincang lah. Already taken by event kan? Sebab Ustaz nak pergi so kita kalau nak contribute tu kita masukkan je lah dalam account bank dia kan? Dah bagi dah, siapa nak bagilah. Bagi lah. Terus maknanya yuran ni lagi 2 bulan, lepas tu baki tu simpan tu kita terus bagi kepada Ustaz lah untuk dia membantu dia untuk nak nak pergi ke sana tu. Ya. Boleh ke? Boleh. Okey. Ataupun tak banyak sangat kan, ayuran tu pun berapa aja lah. Yuran tak ada ke mana tapi boleh sikit-sikit kan. Yang dah terkumpul yang simpan ada setakat hari ni ada 1,600. Woi, banyak lah. Yalah pada bulan-bulan. Actually dia ada sponsor. He told me lah. Oh, okay. He told me dia ada somebody sponsor dia. So anyway, we will try to help him also lah. Siapa-siapa nak tolong bantu lah. Okay. Kita pakat bagilah seorang sikit. Kita pakat lah bagi dia seorang sikit. Dia banyak bantu kita. Berapa tahun Ji tahu lah berapa tahun dia nak sana? 3-4 years. Wih, lama tu. I think dia nak anak-anak dia pandai bahasa Arab. Oh, ya. Satu keluarga ke? Betul. So itu family. Oh. I think dia nak train anak-anak dia proficiency bahasa Arab tu. The only way to go to learn is go there lah. Itulah dia cerita kat saya lah. Niat dia tu bagus ya lah. Bagus ya. Jadi ulama lah balik nanti insya-Allah. Itulah mudah-mudahan. Dia pun I think nak upgrade himself lah. Dia pun dia suka teacher. salah cari jalan. Kan, dia banyak ilmu.
ilmu lah. Okay, insyaAllah tu aja lah ya. Okay, So maybe to continue, I think we have the slides and all those things. Haji Abu boleh lead, saya, Haji Dollar, ramai yang profesional rasa, Haji Rozi semua, Siti Haji Siti, semua pandai semua kita. I think kita gele-gele lah kita buat. Semua orang kena lead lah. Yeah, everybody. One day hari ni somebody lead, the next day somebody lead, you know. So we learn like that sama sendiri. I think it will be a good group. Nanti kita buat format sikit macam mana nak lead tu, kita bagilah. Prepare yang ni, prepare ni, lead. Pandai-pandai lah Ji. Pandai lah. InsyaAllah lah, at least kita kena prepare lah after Ustaz leaves kan, jadi kita tak ketinggalan lah. Kita tak putus, kalau tidak putus. Kita tak putus, that's right, kita tak putus. Maksudnya kita masih lagi bersama, lepas tu kita dapat lagi continue kita punya learning among ourselves lah. InsyaAllah. Boleh ya, insyaAllah ya, Syah? InsyaAllah. Alright, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.